Apa yang terjadi di depan mata sungguh menakutkan dan saya tidak pernah terfikir yang Nurul Hayat begitu tangkas bersilat, bertindak pantas, melompat bagaikan kuda, menepi serangan bagaikan harimau. Tidak diduga gadis yang lemah lembut dan bersopan santun boleh bertukar watak dengan serta-merta menjadi bengis dan garang bila berdepan dengan musuh. Saya kira Datuk juga mengkagumi kehebatan Nurul Hayat yang terpama di depan matanya. Tanpa memberitahu dan meminta bantuan dari saya dan Datuk, Fuad Hasan dengan dibantu oleh Nurul Hayat segera mengangkat sekujur tubuh lelaki yang kaku itu, lalu dibuang ke laut. Datuk dan saya cuma melihat saja. Menyedari dua orang kawannya sudah menjadi korban, si perompak atau si lanon sungai yang berada dalam bot kecil segera melompat ke atas bot yang kami naiki. Belum sempat si perompak atau lanon sungai itu mengamuk dengan kapak besarnya, Nurul Hayat menarik tali bot yang terlonggok di bucu bot. Hujung tali bot dibuatnya bulatan dengan simpul hidup, maksudnya simpul yang boleh digerakkan, dan tali itu dilempar ke arah kepala perompak. Lingkaran tali terus masuk ke batang leher perompak. Kemudian tali yang sudah melingkari batang leher lanon sungai itu segera disentap dengan sekuat hati oleh Nurul Hayat. Leher perompak itu segera terjerut, tubuh perompak segera jatuh ke lantai, mengelitik macam ikan keli kena katuk. Beberapa minit kemudian sekujur tubuh menjadi kaku. Fuad Hasan dan Nurul Hayat segera mengangkat batang tubuh perompak itu dan terus dicampak ke sungai. Kapak milik lanon yang tersadai atas bot segera diambil oleh Fuad Hasan. Dengan kapak itu di tangan, Fuad Hasan segera melompat ke atas bot milik lanon. Tanpa membuang masa, Fuad Hasan segera menebuk lubang di bahagian tengah perut bot lanon dengan kapak. Dalam beberapa detik saja air membuat menguasai ruang bot. Bila Fuad Hasan yakin bot perompak akan berkubur di dasar sungai Batanghari, barulah dia melompat ke atas bot miliknya. Bila dilihat ayahnya sudah selamat, Nurul Hayat pun segera bertindak memutuskan tali bot dan pencakut besi milik lanon sungai yang terlekat pada bendul bot milik Fuad Hasan segera diputuskan dengan kapak. Nurul Hayat bergegas turun ke bahagian perut bot untuk menghidupkan enjin bot, dan bot yang saya naiki segera bergerak perlahan-lahan, akhirnya bergerak laju, mencipta gelombang di permukaan sungai Batanghari. Bila Datuk merasakan suasana sudah aman, perasaan Fuad Hasan sudah tenteram, barulah Datuk mendekatinya. Kenapa bertindak macam tu Fuad? Mengapa mesti bunuh dan mayatnya dibuang di sungai dan sampan mereka dibakar? Kenapa tak serahkan mereka di balai polis? Biar polis yang menghukum mereka, bukannya kita, kata Datuk dengan tenang sambil merenung awan di dada langit yang bergerak perlahan-lahan. Memang inilah cara yang terbaik. Maksud kamu Fuad? Datuk jegilkan mata ke arah muka Fuad Hasan yang kelihatan amat letih sekali. Kalau diserahkan kepada polis dan dibicarakan, paling tinggi dia orang kena penjara 2-3 tahun. Bila mereka dibebaskan dari penjara, mereka cari kita dan bunuh kita. Sebelum kita dibunuh, lebih baik kita bunuh dia orang. Inilah undang-undang di Sungai Batanghari. Kalau tak cukup gagah dan dada, kurang ilmu dan tak sanggup mati, jangan jadi tuan bot di sini. Fuad Hasan memberikan penjelasan. Datuk cuma anggukkan kepala, tidak memberi sebarang komentar. Bot terus membelah Sungai Batanghari menuju ke kota Jambi. Pepohon di kiri kanan tebing sungai kelihatan menghijau dan bergerak lemah di tolak bayu. Kicau burung bagaikan mengalu-alukan kedatangan kami. Sesekali saya lihat monyet berlompatan di hujung dahan, begitu juga dengan tupai. Semuanya menyenangkan hati, tetapi untuk melupakan peristiwa yang terjadi di depan mata memang sukar saya lakukan. Negeri Jambi ini banyak terdapat peninggalan sejarah, tetapi peliknya Sungai Batanghari banyak perompak. Fuad Hasan seperti merungut, matanya tidak berkedip melihat gelombang dan alun sungai yang bergerak ke tepian. Fuad, kata Datuk, siapa yang jadi penyangat sungai ni Fuad? Susah nak cakap. Fuad Hasan menarik nafas dalam-dalam. Mereka tu dulu jadi askar Belanda dan dianggap oleh rakyat jadi anjing kolonial. Bila negara merdeka, orang ramai tidak dapat menerima mereka sebagai rakyat. Ada yang lari ke Belanda, mana yang tak sempat lari jadi lanon sungai. Hal semacam tu bukan saja terjadi di sini, tetapi terjadi juga di Sungai Musi dan beberapa sungai lain, lanjut Fuad Hasan dengan wajah yang serius. Saya kira Datuk puas hati dengan penjelasan yang dihamburkan oleh Fuad Hasan. Buktinya Datuk tidak mengemukakan sebarang pertanyaan lagi kepada ayah Nurul Hayat.
Walaupun demikian, Fuad Hasan masih gairah mahu menceritakan tentang Sungai Batanghari yang sedang dilalui oleh bot miliknya. Kata Fuad Hasan, Sungai Batanghari bermula atau ulunya dari Bukit Barisan dan berakhir, hilainya, di Selat Melaka. Panjangnya lebih dari 637 km. Di zaman gemilangnya dulu, Sungai Batanghari jadi laluan kapal dan perahu dagang dari seluruh benua. Dan cara kebetulan pula daerah Jambi jadi tumpuan pedagang Islam dari negeri-negeri Arab. Sambil berdagang mereka berdakwah. Hasil perkahwinan penduduk setempat dengan para pekerja kapal dagang Arab melahirkan manusia Jambi dengan wajah insan Timur Tengah dan patuh dengan ajaran Islam. Kerana itu kebanyakan pemuda Jambi berbadan tegap, hidung mancung, berkulit putih dan tinggi, manakala yang perempuan dikatakan cukup jelita dengan raut wajah bujur sirih. Fuad Hasan juga menerangkan bahawa di Muara Jambi terdapat peninggalan sejarah berupa batu-batu granit, arca dan candi di kawasan seluas 10 km. Di tempat tersebut, kabarnya menjadi pusat kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Jambi zaman dulu cukup hebat, tiba-tiba Datuk bersuara. Ada kepuasan terpancar di wajahnya. Ya, memang hebat, sahut Fuad Hasan seiring dengan senyum bangga. Secara tidak langsung menyelinapkan rasa megah dalam diri saya kerana Datuk berasal dari tanah Jambi. Bot yang dikendalikan oleh Nurul Hayat terus bergerak dengan lancar membelah dada Sungai Batanghari yang airnya mengalir lembut. Fuad Hasan nampak aman dan tenang. Dia sedar tidak ada halangan dan rintangan yang bakal ditemuinya. Saya buat tidak kisah dengan Datuk dan Fuad Hasan. Seluruh perhatian saya tumpukan ke arah berbuih dan dedaun yang diarah air ke hilir. Mungkin Datuk dan Fuad Hasan merasa bosan berada di lantai bot, atau mungkin mereka kehabisan bahan untuk dibincangkan. Mungkin mereka jemu melihat pepohon di kiri kanan sungai dan mungkin juga mereka muak melihat air sungai yang mengalir. Itulah andaian yang berbunga di hati bila saya melihat Datuk dan Fuad Hasan beredar ke bahagian perut bot. Saya merasa aman bila bersendirian di atas pelantar bot. Gerak-geri saya bebas terlepas dari pengawasan biji mata Datuk. Saya boleh melakukan apa saja yang saya inginkan. Sambil melihat air sungai yang mengalir, saya segera berkhayal mengikut kemampuan daya fikir saya. Segera saya bayangkan dalam kotak fikiran, secara tiba-tiba muncul buaya di permukaan sungai. Buaya ganas yang sebesar batang kelapa itu mengangakan mulutnya. Dengan ekornya yang panjang, sang buaya membedal bot yang kami naik hingga pecah. Papan bot terkapar atas permukaan sungai dan kami terhemban ke dalam air. Di saat kami berenang ke tepian untuk menyelamatkan diri, saya terdengar jeritan Fuad Hasan. Bila saya toleh ke kanan, terlihat kocakan dan gelombang air yang kuat. Rupa-rupanya Fuad Hasan sedang bertarung dengan buaya yang sedang membaham pangkal paha kanannya. Kemenangan menyebelahi buaya ganas. Fuad Hasan dijulang oleh buaya melepasi permukaan sungai dan beberapa saat kemudian Fuad Hasan hilang dari penglihatan saya. Saya terus berenang seperti apa yang dilakukan oleh Nurul Hayat dan Datuk. Tiba-tiba saya dapati beberapa ekor buaya bermunculan di permukaan sungai. Salah seekor dari buaya itu menyentap Nurul Hayat ke dasar sungai. Datuk juga jadi mangsa buaya. Pangkal bahu sebelah kanannya segera masuk ke rahang buaya itu. Memang dasar Datuk yang tidak mudah mengalah, dia terus bergelut dengan buaya. Dengan kekuatan dua belah tangan, dia cuba membuka mulut buaya itu. Usaha Datuk gagal dan dia pun ditarik ke dasar sungai. Saya tidak mahu ambil kisah dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Dengan kemampuan yang ada, saya terus berenang ke tepian. Sang buaya terus mengejar saya, makin kuat, saya berenang makin cepat, terasa letih menguasai diri. Saya jadi lemah dan tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Ketika itu, saya rasakan dari hujung kaki ke pinggang sudah berada dalam mulut buaya. Kerana tidak tahu apa yang saya harus lakukan, saya terus menjerit dengan sekuat hati. Pandangan saya jadi berpinah-pinah. Sayup-sayup saya terdengar bunyi kocakan air sungai bertukar menjadi tapak kaki manusia berlari atas lantai papan. Saya bertambah lemah dan akhirnya saya tidak tahu apa yang berlaku. Pertama, saya terdengar suara Datuk dan serentak dengan itu muka saya dipercik dengan air dari hujung sirih sebanyak 3 kali berturut-turut. Saya buka mata dan saya dapati diri saya berada di dalam perut bot. Dahi saya ditampal dengan cebisan daun sirih. Kedua pergelangan tangan diikat dengan kain merah.
Fuad Hasan terus mengipas badan saya dengan kipas daun salad berlapis 5. Kenapa dengan saya? Fuad Hasan tersenyum. Pertanyaan saya tidak dijawabnya. Wajah Datuk segera saya tatap. Kenapa dengan saya tu? Datuk tidak meneruskan ungkapan selanjutnya. Dia menggigit bibir dan membuang daun sirih yang berada di tangan kirinya ke dalam sungai. Buat beberapa saat daun sirih itu terapung-apung di permukaan air, terbuai ke kiri dan ke kanan mengikut alunan gelombang air yang dihasilkan dari gerak bot yang kami naiki. Akhirnya daun sirih itu terus diarah air menuju ke muara. Kenapa dengan saya tu? Tanpa rasa putus asa saya terus bertanya. Datuk masih membisu. Dia menyelut saku bajunya dan mengeluarkan gelang yang dibuat dari besi. Di kalangan keluarga saya gelang jenis ini popular dengan sebutan gelang Mekah. Tanpa berkata apa-apa Datuk terus menyarungkan gelang tersebut ke tangan kiri saya. Semuanya ini membuat saya jadi bingung dan tidak tentu arah. Kenapa dengan saya tu? Ulang saya lagi. Kamu terlalu lama berjemur tengah panas menyebabkan kamu jatuh pengsan? Fuad Hasan memberikan penjelasan. Datuk terus juga membisu. Kedua belah sendi pergelangan tangan saya terus diurut berkali-kali. Begitu juga dengan batang leher saya. Digosok hingga sampai ke pangkal daun telinga. Saya pengsan tu. Datuk terus mendengus. Dia berhenti menjamah kedua belah pergelangan tangan saya. Dia juga berhenti menggosok batang leher saya. Selagi tidak mendapat jawapan dari Datuk, saya tetap resah. Bagi saya kata Datuk adalah penamat. Kenapa saya pingsan tu? Kamu biadab. Jawapan Datuk membuat saya tersentak. Saya segera bangun dan duduk di bahagian kepala bot, melihat air sungai yang mengalir. Saya rasakan bot yang dikendalikan oleh Nurul Hayat makin laju bergerak menuju ke kota Jambi. Kata-kata yang Datuk luahkan tetap menjadi persoalan besar dalam diri saya. Kenapa begitu senang Datuk menuduh saya biadab? Bot terus meluncur laju, meninggalkan kawasan tebing yang dikuasai oleh hutan belukar. Saya yakin Nurul Hayat tidak menyedari apa yang berlaku di bahagian atas bot. Biadab macam mana tu? Kamu gatal tangan Tama. Gatal tangan? Saya tak faham dengan maksud tu, kata saya dengan resah. Fuad Hasan mengikuti perbualan saya dengan Datuk secara serius. Lagi sekali saya menarik nafas dalam-dalam, masih belum terdaya menjangkau maksud dari ungkapan yang Datuk luahkan. Tadi, semasa aku dan Fuad turun ke bawah sebelum kamu jatuh pingsan, ada benda hanyut lalu dekat bot. Kamu usik benda tu. Kamu ludah dan baling dengan kayu. Datuk renung biji mata saya dalam-dalam. Keresahan mula menguasai diri saya. Memang tepat apa yang Datuk katakan itu. Saya tidak dapat berdalip atau mengelak. Saya segera anggukkan kepala. Kamu nakal, suka cari penyakit, sambung Datuk lagi sambil menggosok batang hidungnya beberapa kali. Saya tunduk kaku sambil menarik nafas perlahan-lahan. Bagaimana Datuk dapat mengesan semuanya ini? Sesungguhnya, saya tidak menduga perkara sekecil itu boleh menimbulkan risiko yang berat untuk diri saya. Perkara itu saya lakukan sekadar untuk suka-suka, tidak lebih dari itu. Di saat saya memikirkan hal tersebut secara spontan muncul dalam kepala benda terapung yang diarah air sungai di tepi bot. Besarnya sama dengan talam tembaga dan menyerupai bentuk bunga teratai yang terapung di kolam. Tetapi warnanya berbeza dengan warna teratai yang sering kita lihat. Saya lihat warnanya kehitam-hitaman, di bahagian tengahnya terdapat selonggot berbuih, macam buih sabun. Anehnya buih itu boleh mengembang dan mengecut serta mengeluarkan warna biru kilau-kilauan akibat dipanah matahari. Di bahagian kelopak bunga terdapat tulang temulang. Saya kira tulang lembu atau kerbau yang disusun rapi, 3 selari. Dilihat dari atas bot memang cantik dan menarik, menimbulkan keinginan dalam hati saya untuk mengusiknya. Cara kebetulan di hujung kaki terdampar sepotong kayu yang panjangnya kira-kira 4 inci dan tebalnya sekitar 4 inci. Kayu sepotong itu digunakan oleh Fuad Hasan untuk menahan sesuatu di atas bot. Tidak dinafikan, sejak saya berada di atas bot, kayu seketul memang menjadi perhatian saya. Boleh digunakan untuk mempertahankan diri jika diganggu oleh lanon sungai. Tanpa mahu berfikir panjang, kayu itu segera saya ambil. Cepat-cepat saya jenguk permukaan sungai. Benda yang berbentuk macam bunga teratai masih terapung-apung, berlega-lega dekat badan bot.
Kayu di tangan segera saya lepaskan, tepat mengenai sasarannya. Benda yang menyerupai bunga teratai terus tenggelam dan timbul kembali dalam keadaan terbalik. Bila sudah terbalik, segala-galanya menjadi jelas. Benda itu sengaja dibentuk demikian rupa dibuat dari anyaman buluh, supaya benda itu berada dalam keadaan terapung bila dihanyutkan di permukaan sungai, maka bahagian bawahnya ditaruh batang buluh kering. Saya merasa puas bila benda itu sudah terbalik. Semua yang berada di atasnya sudah berkubur di dasar sungai. Tangkai atau tempat meletakkan benda yang berbentuk bunga teratai terus hanyut ke hilir. Saya tersenyum puas. Tiba-tiba, saya seperti mengalami kejutan elektrik. Seluruh sendi bagaikan dicucuk dengan jarum. Saya seperti berada di alam yang fana, semuanya terasa sepi. Otak dan fikiran terasa kosong. Diri bagaikan tidak wujud di dunia. Saya tidak tahu di mana saya berada dan perkara itu hanya berlaku untuk beberapa saat. Bila keadaan saya pulih seperti sedia kala, fikiran saya mula dibayangi dengan hal-hal aneh yang tidak tentu hujung pangkalnya hingga saya menghayalkan kemunculan buaya di dada sungai yang berjaya mengkaramkan bot yang dinaiki. Sekarang kamu dah dapat menangkap apa yang aku maksudkan, sebabnya juga dah kamu tahu. Fuad Hasan tidak bersuara tetapi matanya sering menatap wajah saya dan Datuk. Dia nampak seperti berada dalam keadaan serba salah dan dia tidak tahu apa yang kami, Datuk dan saya, bincangkan. Minatnya untuk mengetahui tetap ada. Ini berdasar gerak-geri dipamerkannya. Sepatutnya kamu bertanya dan berfikir sebelum membuat sesuatu. Setiap benda yang hanyut dan pelik keadaannya, ada pemiliknya. Kamu usik harta orang dengan tidak minta izin, tentulah tuan punyanya marah, sambung Datuk dengan ekor mata menjeling ke arah Fuad Hasan. Bot terus meluncur, kini sudah pun masuk perkampungan. Dan saya sekali-sekala dapat menikmati bunyi kokok ayam jantan. Suasana tanah Jambi tidak banyak beza dengan keadaan kampung halaman saya. Kamu tahu Tama? Datuk berhenti bercakap. Tahu apa tu? Benda yang kamu usik tadi. Saya segera gelengkan kepala. Jangan kamu tak tahu, benda yang kamu terbalikkan tadi ialah ancak jamuan ataupun sesajian untuk jembalang sungai. Kamu rosakkan hidangan orang, marahlah orang. Nasib baik aku cepat sedar, kalau lambat dipulihkan, kamu akan bergolek-golek atas bot macam ikan atas darat. Biji mata kamu terbeliak merah sebelum kamu terjun ke dalam sungai. Cerita Datuk lagi yang membuat saya merasa cemas dan seram. Setelah mendengar kata-kata dari Datuk, barulah Fuad Hasan mengerti dan faham dengan perkara yang saya dan Datuk bincangkan. Kamu sengaja cari nahas, kata Fuad Hasan. Tulang dan bunga untuk jin sungai atau jembalang sungai. Tak ada siapa yang berani usik makanan makhluk gaib tu kalau terlanggar buruk padanya. Seorang kawan aku cara tiba-tiba terjun ke sungai dan terus gaib bila dia sengaja melanggar ancak yang dihanyutkan. Fuad Hasan gelengkan kepala sambil menatap wajah saya serius sekali. Tanpa diminta, Fuad Hasan pun menceritakan yang lanon sungai amat takut bila terserempak dengan ancak yang dihanyutkan. Bila terserempak, mereka tidak akan melakukan rompakan atau memanggil pawang bagi menghalau penunggu sungai supaya jangan mengacau mereka. Jika ancak itu melalui kawasan kanak-kanak mandi, salah seorang dari kanak-kanak, terutama yang lemah semangat, pasti kena rasuk atau mengalami sakit yang sukar diubati. Kalaupun berjaya diubati, si kanak-kanak itu akan mengalami gangguan jiwa ataupun gila.